Conference ni. So kita memang banyak sub program menarik. Jadi saya nak alu-alukan lah semua untuk hadir dan datang dan support untuk kita punya semua sub program, insyaAllah. Dan insyaAllah anda akan dapatlah manfaat yang mungkin anda sendiri tak jangka manfaat yang anda akan dapat. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada malam ini, dan terutamanya Ustaz Syahri yang dapat menerima jemputan kami. Jadi saya rasa mungkin itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian satu pengucapan yang telus, percikan kata yang halus, membawa mesej dan makna yang kudus. Majlis merakamkan kalimat penghargaan dan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Fadil Wafi atas ucapan yang telah disampaikan. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kini tibalah saat ini nantikan sesi perkongsian butir-butir bicara ilmu daripada tetamu istimewa kita yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahri bin Abdul Rahman. Untuk pengetahuan saudara dan saudari, Al-Fadil Ustaz merupakan seorang alumni yang telah menamatkan pengajian Sarjana Muda Bahasa dan Sastra Arab di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia serta Sarjana Muda Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau tidak hanya terampil dalam ilmu bahasa dan kesusastraan, tetapi juga seorang yang mendalam ilmunya dalam bidang tafsir dan tadabbur Al-Quran, menjadikan beliau seorang tokoh yang amat kita hormati dalam memacu pemahaman terhadap kalamullah. Beliau juga merupakan jurulatih utama Tadabbur Center Sdn Bhd, merangkap pengarah urusan paradigma ibrah Sdn Bhd. Dan pada hari ini, beliau akan berkongsi fikrah yang bertajuk Peranan Pemuda dalam Dakwah Masa Depan Umat Islam. Sebuah tajuk yang amat bertepatan dengan keperluan generasi kita dalam membentuk masa depan yang cemerlang untuk umat ini. Sesungguhnya, kita semua berpeluang mendengar nasihat dan pandangan yang bernilai tinggi daripada beliau. Di samping itu, bagi memimpin dan membimbing sesi yang penuh berharga ini, kami dengan penuh hormat ingin menjemput saudara Muhammad Haikal untuk mengemudi sesi bual bicara ilmu ini agar berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Dengan segala takzimnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahri bin Abdul Rahman dan saudara Muhammad Haikal untuk naik ke pentas. Falyatafaddal mashkura. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis yang orang kata begitu halus percakapannya Ustaz. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi insyaallah apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Ustaz berapa Ustaz? Sihat? Sihat. Alright, jadi saya pun sihat walaupun tak dengar tadi khabar saya. Alright, jadi tak apalah. Jadi insyaAllah program pada hari ini kita lebih kepada acara santai tapi sampai. Jadi untuk pengetahuan semua, kita akan adakan dua sesi. Jadi sesi pertama adalah sesi di mana kita orang kata melalui perkongsian yang akan diajukan oleh saya soalan kepada Ustaz. Dan seterusnya kita akan adakan sesi kedua, sesi di mana soalan dan juga yang akan diajukan oleh pengunjung yang datang pada hari ini, insyaAllah. Jadi orang kata tak dengar maka tak cinta. Jadi marilah kita berkenal
tapi saya dikenali oleh pengacara majlis sebentar tadi, tak mengapalah. Alright. Jadi dah tak apa saya dah biar nanti dah happy kan. Okay, alright. Okay, tak apa. So, jadi saya kata sebagai mukadimahnya lah kan. Sebagai mukadimahnya, suka untuk saya memetik kata-kata daripada Imam Hasan Al-Banna, di mana kata-katanya adalah asas keimanan adalah hati yang bersih, asas keikhlasan ialah jiwa yang suci, asas semangat ialah keinginan yang kuat, asas usaha ialah keazaman yang membara, dan semua sifat ini tidak wujud kecuali pada diri seorang pemuda. Untuk mengetahui semua, kebenaran tentang ayat atau kata-kata ini telah dibuktikan sebagaimana wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW, di mana pada wahyu pertama ini, waktu ketika itu Rasulullah berumur 40 tahun, yang mana kita boleh katakan sebagai umur yang dikatakan umurnya agak matang pada ketika itu. Menonjolkan akhlak yang boleh memahamkan manusia kepada nama Allah tersebut. Iaitulah anda tahu dalam setiap adik-adik punya komitmen setiap hari, kena pergi ke kelas, kena selesaikan assignment, ada mesyuarat persatuan, perlu isi perut di kafe, perlu bersahabat, perlu beribadah. Anda perlu ada sifat tahu menyusun mana nombor satu, mana nombor dua, mana tempat di kemudian. Kerana mana-mana kalangan kita, kalau sudah nama manusia, manusia suka tak kalau kamu mendengar dengan baik apa yang saya nak luah? Bila saya suka kepada kamu kerana kamu sangat bagus mendengar, bila saya meluahkan isi hati, kamu tidak menyampuk ataupun bermain telefon. Apa perasaan kamu bila kamu meluahkan isi hati kamu, tiba-tiba fulan bin fulan yang mendengar masalah kamu itu bermain telefon? Saya dengar masalah awak. Saya dengar. Anda telah mencederakan hatinya dan anda menjauhkan dia daripada Tuhan sebenarnya. Kerana karakter anda mestilah karakter khalifah. Anda tahu apa itu khalifah? Sering diterjemahkan sebagai pengganti Allah di atas muka bumi. Allah tidak perlu diganti. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan pengganti. Kerana bila disebut penggantian, maknanya yang akan diganti mengalami kelemahan. Betul atau tidak? Maha suci Allah daripada kelemahan. Allah tidak perlu diganti. Tetapi apa yang dimaksudkan khalifah adalah menonjolkan nama-nama Allah dalam kehidupan kamu. Menyebabkan manusia boleh bertasbih hanya melihat kepada karakter kamu. Contoh, dia ni baguslah, dia memang layak menjadi presiden. Sebab dia tahu menyusun prioriti, dia tak buat meeting pada waktu orang tengah kelas. Sebab dia tahu waktu kelas berlaku itu prioritinya. Dia tak akan buat meeting pada hari Sabtu malam sebab prioriti hari Sabtu adalah bercuti, makan di kubur. Contohnya, saya tak tahulah zaman kamu ada lagi ke panggilan kubur? Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Sebab dia mengingatkan kita kepada mati. Betul. Jadi, takkan presiden membuat mesyuarat dalam keadaan tidak meraihkan prioriti anda pada waktu cuti. Jadi, bila anda kagum dengan satu orang yang pada menyusun prioriti, apa akan berlaku? Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, yang dalam setiap perbuatannya, dia tahu mana nombor satu, mana nombor dua, mana nombor tiga. Dan begitulah nama-nama Allah yang selainnya. Itu bahasa mudahlah untuk saya jawab persoalan satu daripada 11 soalan. Terima kasih. Right, terima kasih Ustaz. Dan itulah apa yang dikatakan sebagai dakwah sebenarnya, ya. Jadi insya-Allah kita mungkin tak sampai 11 kot. Kita cuba mana yang begitu boleh, Tetap santai tapi sampai. Okey. Alright. Jadi soalan kita bergerak kepada soalan seterusnya, Ustaz. Selepas kita menelusuri dan mengetahui apakah yang dinamakan dengan dakwah itu, kemudian muncul soalan yang kedua, iaitu apakah sebenarnya peranan pemuda dalam dakwah dan yang pada akhirnya akan membentuk masa depan ummah dan masyarakat pada masa hadapan. Subhanallah. Soalannya sangat serius. Tetapi soalan ini bagus. Kenapa pemuda? Sekejap nak tanya, kamu muda lagi ke? Muda, Ustaz. Apa definisi pemuda? Cuba teka. Adakah saya muda? Muda, Ustaz. 40, bukan lagi pemuda. Adik-adik, Allah kurniakan kepada kamu yang saya cemburu. Saya pernah duduk di usia kamu, jadi saya harap kamu tidak melakukan kesilapan saya. Iaitulah bila disebut pemuda, dia akan ada 3 kelebihan. Pertama sekali, kamu dikurniakan Allah tenaga
Sebab kamu belum beroleh banyak penyakit. Berbanding umur 40 begini. Jadi bila kamu agak kurang terdedah kepada kesakitan, penyakit yang biasa datang pada orang 40 ke atas, maka adik-adik boleh melakukan sesuatu pekerjaan dengan penuh tenaga. Ya. Sampai tak cukup tidur itu biasa. Tidaklah memberikan kesan mana, ya. Yang kedua, selepas Allah kurniakan kepada pemuda tenaga, ya, Allah kurniakan kepada pemuda ini, dia boleh berikan komitmen sebab dia kurang komitmen kepada keluarga. Dia tidak perlu komitmen kepada keluarga, dia tidak perlu komitmen kepada anak-anak sebab itu bukan dunia kamu. Betul atau tidak? Kalau adik-adik duduk kat tempat saya untuk melakukan dakwah, saya perlu membahagikan masa. Saya perlu mengangkat nama Allah Al-Muqaddim, Al-Muakhir tadi. Apa prioriti saya? Kerana selepas saya selesai berdakwah pada adik-adik malam ini, ada kerja lain yang saya kena buat. Komitmen kepada anak, komitmen kepada isteri, rumah tangga. Esok pagi saya kena beri komitmen kepada masyarakat, TV Al-Hijrah. Tetapi adik-adik tidak ada komitmen. Sebagaimana komitmen orang 40 ke atas. Maka bila adik-adik kurang komitmen hanya kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So, kamu boleh fokus kepada persatuan kebajikan Islam Malaysia ini. Kamu boleh memberikan perhatian tanpa perlu disibukkan dengan panggilan anak kamu. Tanpa perlu disibukkan dengan panggilan isteri kamu. Tanpa perlu disibukkan oleh panggilan daripada pelajar-pelajar pengajian kamu. Dan itu kelebihan yang kedua. Dan kelebihan ketiga, bila nama anak muda, ini yang paling penting. Fikiran kamu jernih kerana kamu belum dimasuki oleh pelbagai pengalaman-pengalaman yang boleh merosakkan. Sebab kalau dah umur 30, kalau dah umur 40, artinya kamu ada banyak pengalaman. Kamu tahu apa yang boleh berlaku bila pengalaman banyak? Bila pengalaman terlalu banyak, dia boleh jadi seperti iblis. Yang kerana begitu lama pengalaman menjadi ketua kepada penduduk di langit, apa berlaku pada beliau? Bila diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia sombong dan angkuh. Kenapa dia? Kenapa tidak aku? Harusnya ketua ataupun khalifah ini aku. Aku super senior dan dia super junior. Jadi pengalaman yang banyak ada kelebihan, tetapi ada kekurangan. Abu Jahal yang menentang Nabi SAW bukan umur 20, bukan umur 30. Abu Lahab yang menentang Nabi bukan umur 40. Mereka adalah orang yang banyak pengalaman, tetapi pengalaman yang banyak kekadang boleh membentuk kepercayaan yang salah. Apa maksud kepercayaan salah? Bila kebenaran sampai anda sudah ada pegangan yang tidak boleh digugat. Peduli apa dia nak cakap, kita tetap akan memimpin Makkah. Itu kata pemimpin-pemimpin Makkah ketika Al-Quran diturunkan. Kebanyakan yang menentang Nabi adalah orang-orang yang sudah berusia. Jadi kelebihan kepada anak-anak muda, anda tahu siapa yang banyak dikelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah orang-orang muda. Sebab apa? Fikiran mereka belum rosak dengan pengalaman yang banyak dan salah. Jadi bila pengalaman anda adik-adik masih lagi kurang, anda akan berani melakukan sesuatu. Betul atau tidak? Sebab orang yang sudah tua macam saya, bila pengalaman terlalu banyak, kita lebih berhati-hati bila nak melakukan sesuatu. Betul tidak? Kita lebih berhati-hati fikir panjang. Aku dah ada pengalaman, dah gagal. Tetapi bila adik-adik usia yang seperti 22, 23, adik-adik ada satu sikap, aku kena berani melakukannya. Sebab aku belum ada pengalaman melakukannya. So just try and error. Just do it. Maka ini sebenarnya satu kelebihan kepada orang muda, di mana fikiran mereka lebih terbuka untuk menerima apa-apa ajaran, dan mudah-mudahan ajaran itu adalah ajaran kebenaran. Maka kisah pemuda di dalam Al-Quran, adik-adik selalu akan jumpa pada hari Jumaat. Adik-adik jangan tinggalkan sunnah Nabi SAW. Nabi nak awak jumpa orang muda, tokoh muda, iaitulah surah Al-Kahfi.
Jadi yang paling memberikan manfaat daripada kisah pemuda dalam Al-Quran adalah orang muda. Dan mereka itu ada 3 kelebihan. Pemuda-pemuda Al-Kahfi Allah kurniakan kepada mereka 3 kelebihan. Apa kelebihan yang saya sebut tadi, ulang balik? Tenaga. Mereka orang bertenaga, mereka sihat tubuh badan, dan mereka orang yang berani bersuara di hadapan Dakianus. Okey, yang kedua, Masa. mereka dikurniakan komitmen untuk memberikan perhatian kepada perkembangan ajaran agama kepada bangsa Roman Empire, dan mereka tidak perlu berfikir tentang anak bini sebab mereka belum lagi sampai ke usia untuk berikan komitmen begitu. Dan nombor 3 adalah fikiran mereka jernih dan mereka beriman kepada ajaran Nabi Isa ibnu Maryam. Para ulama menyatakan mereka hidup 250 tahun selepas Nabi Isa diangkat naik ke langit. Mereka sebenarnya anak-anak yang tidak beriman. Mereka adalah pemuda-pemuda yang pada awalnya tidak beriman. Tetapi bila mereka melihat orang-orang Roman Empire menyeksa orang-orang yang beriman, yang mengikut ajaran asal Hawariyun, mereka dibakar hidup-hidup. Jadi 7 pemuda ini, mereka anak-anak menteri tau. Mereka anak-anak raja. Mereka anak-anak pembesar. Jadi mereka simpati kepada orang-orang yang beriman dan mereka tertanya-tanya, 7 pemuda ini tertanya-tanya, apa yang menyebabkan mereka sanggup dibakar hidup-hidup mempertahankan iman mereka kepada Allah sedangkan mereka boleh memilih untuk murtad. Kalau mereka murtad, mereka percaya, mereka sebut Jupiter, mereka sebut Tuhan-Tuhan Roman Empire, mereka takkan diseksa tau. Tapi mereka memilih untuk mati. Jadi pemuda ni tertanya-tanya, kapan bisa mereka jadi begini? Apa kekuatan mereka? Rupa-rupanya mereka sangat kuat berpegang teguh dengan ajaran Tauhid. Sama seperti apa yang terjadi di bumi Palestin pada waktu ini. Orang tertanya-tanya, non-Muslim tertanya-tanya, orang Kristian tertanya-tanya, apa yang menyebabkan mereka ini kuat dan tabah menghadapi musibah yang terjadi? Lalu bila dilihat, mereka menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila mereka menunjukkan mereka kekal menunaikan salat fardu di dalam runtuhan masjid, ini menyentuh hati. Dan tidak sedikit kan orang-orang Kristian memeluk Islam. Adakah saya betul? Tidak sedikit orang-orang Kristian memeluk Islam bila mereka melihat kepada kesabaran orang-orang Gaza. Mereka tak pernah dengar daripada orang Gaza, mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Mereka tak pernah dengar daripada orang Gaza, kenapa ini terjadi kepada aku? Kenapa tidak orang lain? Yang mereka lihat adalah ucapan, cukuplah Allah segala-galanya dengan air mata berlinangan. Ini menyentuh hati. Sebagaimana tersentuhnya hati Kristian bila melihat Gaza, begitulah tersentuhnya hati 7 pemuda ini bila melihat genosid dilakukan kepada pengikut-pengikut Hawariyun. Jadi saya nak bagi tahu adik-adik, awak kena jumpa pemuda-pemuda ini setiap hari Jumaat. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Jadi saya tertarik dengan orang kata 3 ciri pemuda, yang mana kita ada tenaga, masa dan juga fikiran. Namun begitu Ustaz, kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Yang mana orang kata senario masa kini dan masa dahulu jauh sekali berbeza. Yang mana pemuda dahulu dengan pemuda sekarang ini jauh sekali berbeza. Yang mana pada zaman dulu kita boleh nampak orang bermati-matian ingin mempertahankan agama, bermati-matian ingin mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Namun ketika ini orang kata dengan azan pun seperti tidak diendahkan. Sebagaimana seorang Islam ini ataupun orang kata orang kata roh dakwah itu tidak lagi ada. Jadi apa pendapat Ustaz antara adakah nilai dan ciri pemuda masa lalu masih dapat diaplikasikan oleh pemuda masa sekarang ataupun tidak? Kita tidak boleh pesimis dengan realiti. Kita kecewa dengan sebahagian besar anak-anak muda yang bukan adik-adik insya-Allah di luar sana, di luar UAE, yang mungkin memilih untuk melakukan perkara yang menyebabkan seorang Muslim akan murka. Ini tidak sepatutnya dilakukan. Ya. Tetapi inilah peranan kisah pemuda Al-Kahfi. Sebagai contoh, kisah pemuda Al-Kahfi. Untuk tujuan memberikan kepada kamu jawapan kepada persoalan
dengan kerosakan yang berlaku, apa patut saya buat? Ya, kita sedih dengan apa yang berlaku, tetapi pada masa yang sama, apa yang kita lakukan, apa yang kita kena sumbang. So, datang kisah pemuda Al-Kahfi untuk tujuan adik-adik bertanya, adakah saya ada karakter itu? Setiap kisah di dalam Al-Quran adalah kisah yang mempunyai universal values sampai hari kiamat. Adik-adik tidak boleh kata, ini kisah orang yang hebat, saya tidak berapa hebat mana. Kisah Quran bukan option untuk anda berkata yes or no kepada diri anda. Cerita ni yes ataupun no kepada anda. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghidangkan kepada kita semua apa-apa kisah yang sebenarnya relevan berkaitan dengan kehidupan kita. Cumanya keterbatasan kefahaman menyebabkan kamu mungkin merasakan kisah itu terlalu langit, terlalu tinggi, tak sesuai. Kisah Nabi Yusuf, dia Nabi boleh ya, tapi saya ni ya tak mampu jadi macam Nabi Yusuf. Mereka yang berkata begitu artinya mereka tidak membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Sebab Allah akan mempersembahkan kisah Nabi Yusuf sebagai seorang pemuda dengan gaya penceritaan yang menunjukkan semua pemuda mampu menghadapi ujian fitnah lawan jantina. Anda kalau baca cerita Nabi Yusuf semasa diuji dengan godaan Zulaikha, anda akan mendapati cara Allah bercerita adalah cara yang memberikan anda kekuatan untuk juga mengelak daripada perzinaan. Dan bukan sebaliknya, membaca cerita Nabi Yusuf, anda merasakan dia malaikat. Saya siapa? Jadi, adik-adik, saya gesa adik-adik untuk betul-betul mendalami Al-Quran dari setiap ayat dan setiap kalimah, kerana pada setiap ayat dan kalimah, Allah akan menyampaikan kisah-kisah dalam bentuk ibarah. Adik-adik tahu apa itu ibarah? Ibarah ni maksudnya berkaitan dengan kamu. Anda tahu apa asal usul kalimah ibarah? Dia berasal pada kalimah abara. Ada orang ba di sini. Abara itu apa? Abara itu dalam bahasa Arab artinya apa? Sebelum pengajaran. Menyeberang, merentas. Bila anda berjaya merentas, anda namanya telah melakukan abara. Abiri sabilin. Mereka merentas daerah. Mereka melintas jalan raya. Mereka yang menyeberang. Menyeberang dalam bahasa Arab, abara Muhammad an-nahra. Muhammad berjaya menyeberang sungai. Anda akan menyeberang pergi ke suatu tempat, sebab tempat tu ada apa? Adik-adik sanggup untuk menyeberang sungai yang ada buaya. Anda sanggup untuk bersusah payah menyeberang jalan raya dengan satu jambatan ke kelas pengajian anda, sebab anda tahu kelas itu ada kaitan dengan hidup anda. Anda sanggup buat apa saja termasuk menyeberang, dan tidak boleh dikatakan menyeberang melainkan ada halangan kat tengah-tengah tu. Tidak boleh dikatakan melintas melainkan ada halangan kat tengah-tengah tu. So, bila adik-adik nak datang daripada mahallah ke Dewan Engineering ini, ada tak halangan? Kalau kamu jalan kaki ya. Seperti melintas jalan. Sebab saya tak tahu pula. Jalan raya, lebuh raya, pendek kata jalan dia ini dah ada laluan basikal. Jadi kena hati-hati. Sebab kita fokus kereta nak datang daripada kiri masa nak keluar daripada bulatan HS tadi tu. Tapi punya ada basikal belah kanan. So hati-hati. So kejayaan menyeberang artinya kejayaan menghadapi halangan tertentu, dan kamu sanggup merentas sebab tempat kamu nak pergi tu ada kaitan dengan hidup kamu. Kedai runcit tu menawarkan sesuatu kepada kamu. Ya, mall itu menawarkan kasut yang kamu cari. So my point is, bila Allah paparkan kisah pemuda Al-Kahfi, Allah akan paparkan dengan sifat dia ada sesuatu untuk kamu. Pergilah menyeberang kepada zaman itu, dan kamu akan dapat bawa pulang sesuatu yang akan memberikan faedah kepada kamu. Sebagai contoh, satu contoh sahaja. Kisah pemuda Al-Kahfi adik-adik
adalah kisah yang Allah paparkan sekumpulan anak-anak muda yang hanya mahukan perhatian Tuhan lebih daripada perhatian orang lain. Bila pemuda Al-Kahfi sampai sahaja di gua, Allah merakamkan perbuatan pertama mereka bukan tidur terus sebab letih. Dan Allah tidak rakamkan bila mereka sampai di gua, mereka berbual sesama mereka, penatnya daki gunung ni, letih alhamdulillah selamat daripada drone Dakianus. Lega. Allah tak rakam babak tu. Dan Allah tidak rakam pun mereka seperti risau dengan keadaan gua yang kali pertama mereka sampai. Nanti kena gigit kelawar jadi Batman. Kena gigit cicak jadi cicak man. Macam-macam boleh berlaku kalau digigit. Hatta laba-laba boleh jadi Spiderman. Allah tak papar pun apa yang mereka fikir. Yang Allah paparkan bila mereka sampai saja di gua adalah Allah perhatikan kami. Kami memerlukan belas kasihan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bila Allah papar kualiti mereka yang pertama sekali Allah beri perhatian kepada kami. We just made decision. Kami 7 orang baru buat satu keputusan besar, iaitulah kami sanggup untuk tinggalkan family kami. 20 tahun kami duduk dengan family kami. Adik-adik, fitiah adalah bahasa Arab kepada pemuda. Kamu tahu asal-usul perkataan fitiah? Sekali lagi orang bah, mengakulah. Kamu dirujuk pada hari ini, fitiah berasal daripada kalimat futu. Dan ia membentuk beberapa kalimah seperti fatwa. Adik-adik pernah dengar perkataan fatwa? Seorang mufti akan membuat fatwa untuk apa? Satu orang mufti akan membuat fatwa untuk tujuan apa? Menarik perhatian mereka yang bertanya. Ini fatwa. Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Saya nak dengar kamu semua berikan fatwa yang boleh menarik perhatian saya. Yang ada relevan dengan mimpi saya. Jadi fatwa artinya sesuatu yang keluar daripada mulut mufti untuk menarik perhatian mereka yang bertanya. Jadi fitiah adalah kumpulan umur manusia yang memerlukan perhatian mak ayah. Saya ulang. Usia fitiah adalah usia mama beri perhatian pada saya. Papa beri perhatian pada saya. Pendek kata fitiah adalah belasan tahun. Dia kena duduk dengan mak ayah dia lagi. Kalau dia berpisah daripada mak ayah, dia tak boleh nak survive. So fitiah ini lebih muda daripada korang. Mereka sangat bergantung hidup kepada mak dan ayah. Makan, minum, tidur, kediaman. Tak boleh nak berdiri atas kaki sendiri lagi. Jadi mereka sangat perlukan perhatian mak ayah. Tiba-tiba 7 pemuda ini, 7 remaja ini, sanggup meninggalkan mak ayah. It's okay, kita tinggal mak ayah kita. Kita tak tahu apa akan jadi pada kita sebatang kara. Kita akan berjalan kejap lagi. But it's okay bila kita meletakkan pergantungan kepada Rabbana atina min ladunka rahmah. Allah bangga dengan pemuda-pemuda ini sampai Allah sebut 2 kali. Idza awal fityatu ilal kahfi. Satu lagi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Bila Allah mention 2 kali, I'm proud. Aku bangga dengan korang. Pemuda-pemuda lain tak boleh buat decision macam ni. Tiba-tiba kamu buat keputusan macam ni. Kamu sanggup mendapat perhatian aku. Kamu nak menangi redha aku. Kamu wa idhi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Kamu sanggup tinggalkan mak ayah kamu. Kamu sanggup tinggalkan kaum kamu dan kawan-kawan sefutsal kamu. Kamu sanggup tinggalkan kawan-kawan kamu. Dan kerana aku bangga dengan keputusan kamu buat, aku akan berikan apa yang kamu minta, yakni perlindungan. Jadi cerita Quran adik-adik adalah cerita yang adik-adik akan kata, saya rasa cerita ini make sense dengan saya. Cerita ini ada kaitan dengan saya. Ini kesan bila kita benar-benar membaca Al-Quran dan tafsirannya, insyaAllah. Jadi itu dia punya jawapan lah. Mudah-mudahan menjawablah persoalan kamu.
Right, terima kasih Ustaz. Saya rasa rangkuman yang orang kata sangat begitu tepat dan juga dekatlah dengan kita sebagai banyak remaja yang macam ni. Tapi satu benda yang perlu kita faham Ustaz adalah macam Ustaz cakap tadi, laras kefahaman setiap individu dan kategori berbeza. Jadi orang kata daripada situlah kita sebagai orang kata mungkin ia agak celik sedikit, orang kata boleh menjalankan konsep dakwah ini. Tapi bagaimanakah, apakah cabaran dan bagaimanakah untuk mengatasi cabaran untuk kita berdakwah dengan mendekati golongan yang mungkin laras bahasa atau laras kefahaman dia tidak sampai yang sebegini rupa. Apa pandangan Ustaz? Soalan yang saya rasa penting sebab saya pun dulu macam adik-adik ada pengalaman dalam Quranic Association, Quranic Language Association, QLA, bawah Salpat. Saya tak tahulah ada lagi ke tidak sekarang. Jadi itu persatuan pertama saya bercinta. Kemudian saya terbabit dengan beberapa persatuan di mana ya antara cabaran yang kamu sebut itu berlaku. Macam mana kita nak bercakap dengan bahasa yang first year boleh faham. Sekali lagi kita nak ambil inspirasi daripada kisah pemuda Al-Kahfi adik-adik. Komunikasi ataupun bercakap dengan bahasa yang difahami itu datang kemudian. Benda nombor satu adalah awak kena sayang diorang. Awak kena sayang madu'u awak. Awak kena ada perasaan diorang bukan orang lain. Diorang ada adik saya. Seolah-olah dia bukan orang lain, dia ada adik saya. Kalau tak ada perasaan ni, awak datanglah dengan apa-apa strategi pun, nampak sangat kita tidak ikhlas nak mendekati dia. Nampak sangat nak semata-mata mendekati nak menang pilihan raya. Nampak sangat mendekati sebab agenda nak dia bersama dengan persatuan ini. Persatuan nombor 2, dakwah nombor 1. Jadi maksud saya, biar ada prinsip haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Ayat 15 surah Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi, perhatikan mereka bercakap sesama mereka dalam penjara. Pemuda Al-Kahfi tuan-tuan, adik-adik telah ditahan oleh polis-polis Dakianus sebab mereka buat kontroversi. Mereka telah memalukan Dakianus dalam satu acara besar-besaran. Saya rasa adik-adik tahu 7 pemuda ini telah mengejutkan Maharaja Dakianus kerana ketika semua orang menyembah kepada Dakianus, mempertuhankan Dakianus, wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada, beranggapan Dakianus ini wakil Tuhan di atas muka bumi. Setiap menteri kena memberikan sujud dan pengiktirafan pada ketuhanan Dakianus. Tiba-tiba bila giliran anak-anak raja ni, anak-anak menteri ni punya giliran, mereka berkata Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Pendek kata, kami tak akan sembah awak. Awak tu manusia macam kami. Makan minum macam kami, tidur macam kami. Siapa nak sembah hang? Jadi bila pemuda memberikan ucapan tegas begitu, mereka kena bayar harga yang mahal lah. Polis-polis semua tahan 7 pemuda ini. Mereka memalukan saya. Kita beri tempoh 24 jam daripada sekarang. Kalau dia tidak tarik balik kenyataan ini, kita akan rejam mereka pada esok hari. Innahum in yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Kita akan rejam esok hari. So kita beri tempoh 24 jam untuk 7 pemuda ini bertaubat, akur balik pada ajaran yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Ajaran mak ayah mereka, iaitulah mengakui ketuhanan Dakianus kononnya. Semasa dalam penjara itu, apa yang agaknya 7 pemuda ini bersembang? Adakah mereka bersembang, biar kita dah lah mengecewakan mak ayah kita, mak ayah kita jenuh nak menerima malu, sekarang kita akan tamat riwayat pada esok hari. Aku rasa baik kita mengaku je lah ketuhanan je di lidah, tapi hati kekal beriman. Aku rasa itu satu strategi kot. Tak, mereka tak bincang benda tu. 7 tu tak ada seorang pun yang mencadangkan make a U-turn. Kita tarik balik kot statement kita tadi. Kita semangat mula-mula tapi fikir balik esok mati tak jadi kot.
Mereka tak bincang macam tu. Anda tahu apa yang diorang bincang? Sesama diorang sembang dari hati ke hati dalam satu sel penjara. Haula'i qaumuna. Yang marah kita, yang hentam kita, yang ejek kita, yang syirik tu bukan orang lain, kaum kita. Allah tak kata haula'il kuffar. Allah tak kata haula'i qaumihim. Tak. Yang mereka kata haula'i qaumuna. Artinya adik, kalau awak faham ayat ni dan awak pegang konsep ibrah tadi, ayat ni ada kaitan dengan saya. Ayat ni ada faedah untuk saya sebab dia nak tegur saya untuk dakwah ini relevan dengan setiap orang termasuk Persia. Pertama sekali pandang mereka dengan kasih sayang. Kesian adik-adik ini, mereka kali pertama di alam universiti, barangkali ada yang jauh. Kali pertama dengan mak ayah, jauh daripada mak ayah. So dengan kasih sayang dan prinsip qaumuna dan prinsip waliyatalattaf. Anda pernah dengar perkataan talattaf? Waliyatalattaf. Adik-adik ada sebut tak nama Allah Latif tadi? Sekarang adik-adik tahu penting tak penting nama Allah Latif dalam dakwah? Adik-adik tahu tak Latif tu apa? Yang jawab ya tu. Apa makna Latif? Ba di mana kamu? Bantu. Latif ini apa artinya? Latif ni artinya yang maha mengetahui perkara yang sangat halus yang tak nampak dengan mata. Contoh, apa perasaan dalam hati moderator sekarang? Saya tak tahu. Anda boleh berteka-teki, saya boleh berteka-teki. Saya mungkin merasakan moderator lamanya dia ni cakap. Mungkin, tetapi dalam hati beliau barangkali okey ustaz, teruskan bercakap, kami dahagakan ilmu. Allah Maha mengetahui as-sarair. Apa dalam hati dan emosi? Apa dalam hati dan emosi? Komunikasi yang terbaik adalah komunikasi yang berasaskan saya faham perasaan awak. I feel you. Orang tu tak cakap lagi tetapi dia sudah rasa yang ada orang mengambil berat tentang dia. Awak macam faham-faham je, saya tak makan masa datang sini tadi. Terima kasih kerana hulurkan makanan. Awak macam faham je, saya tengah down, tengah kemurungan dan awak sediakan semacam hiburan kepada saya. Awak macam faham saya. Ini maknanya orang yang ada kualiti latif. Dan dia sedang menjelmakan satu sifat Allah Al-Latif, yang maha latif. So dalam dakwah, bila ada sifat Rahim, awak laung tak nama Allah tadi Ar-Rahim, saya sayang awak, automatically akan datang latif. Wala talattaf wala yush'iranna bikum ahada. Bila bercakap dengan non-Muslim, wahai pemuda, bila awak nak beli roti untuk kami berenam dan kita bertujuh, bila awak turun nak beli roti ini, saya nak ingatkan awak, kalau ada orang-orang tertentu mencerca Tuhan yang Esa, jangan cepat marah. Cakap elok-elok, cakap dengan lemah lembut dan sedaya upaya untuk terus menerus menyantuninya seolah-olah dia akan kata, awak memang faham saya. Ini adalah komunikasi yang terbaik. Orang kata seek to understand then to be understood. Okey? Marfu' di situ, understood. Terima kasih. Alright. Jadi orang kata dalam kita sebagai seorang pelajar yang mungkin kita ingin mendekati daripada golongan yang berbagai peringkat ini. Dan apa yang perlu kita faham adalah kita perlu memahami, kita perlu orang kata menyantuni. Dan semua itu kita boleh rangkumkan sebagai orang kata satu nilai ataupun erti kasih sayang. Bagaimana Ustaz cakap tadi, apa yang perlu pertama yang paling penting adalah kita menyayangi orang yang kita ingin tegur, dan tak kisahlah peringkat umur atau golongan yang macam mana sekalipun. Teringat saya, sebagaimana Ustaz Abid Liu, dia pergi ke jalanan untuk berjumpa dengan semua orang, apa yang dia kata? Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Jadi benarlah. Jadi orang kata sebagaimana suka untuk saya orang kata bacakan satu hadis di mana talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap muslim. Jadi pada pendapat Ustaz, bagaimana Al-Quran ini menekankan kepentingan ilmu ini, dan dalam konteks kami semua ini sebagai orang kata pelajar dan juga mahasiswa
ingin mendepani cabaran terutamanya dalam kewujudan media sosial dan tanggungjawab kami sebagai mahasiswa? Bagaimanakah orang kata cara untuk kami menangani perkara ini? Dipersilakan. Subhanallah. Bila bercakap tentang cabaran, mengambil inspirasi ataupun ibrah daripada kisah pemuda Al-Kahfi, ada beberapa cabaran yang dilihat ada kena mengena dengan kamu. Nombor satu adalah, saya sentuh dulu internal and then saya akan sentuh external. Maksudnya apa-apa yang membabitkan adik-adik tanpa perlu berdakwah kepada orang. Adik-adik sendiri secara internalnya. Nombor satu sekali adik-adik, pemuda Al-Kahfi mengajar kita di zaman media sosial ini yang now everyone can tweet, bukan fly. Now everyone can tweet and retweet. Now everyone can give comment. Ya, dia senyap je dalam kelas, senyap je. Dia mungkin satu kompartmen dengan kita, senyap je kan. Nampak banyak beruzlah dan beribadah. Tapi kencang bro. Bising emoji dia, ya Allah, marah. Rupanya haters ya, subhanallah. Ya, adik-adik, nombor satu, pemuda Al-Kahfi mengajar, jangan ulas perkara yang kamu tiada ilmu. Ulas hanya perkara yang kamu diberikan Allah ilmu. Beri komen kalau perkara itu adalah dalam apa yang kamu telah belajar. Kerana pemuda Al-Kahfi, subhanallah, bila mereka bangun daripada tidur ratusan tahun ya, dan tidur itu mereka hanya rasa sehari sahaja, Allah sayang diorang, Allah tidurkan diorang. Dan mereka bangun sahaja, mereka bangun pada zaman lain dan mereka tak perasan mereka bukan lagi berada pada zaman Dakianus. Sebab mereka rasa tidur itu hanya sehari sahaja. Tetapi mereka bangun pada zaman yang Allah berikan kepada mereka apa yang mereka nak tengok. Iaitulah tidak ada lagi mereka yang memerangi ajaran Tauhid. Dan apa dialog yang Allah rakamkan semasa mereka bangun daripada tidur? Ya, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Bila pemuda-pemuda ini bangun daripada tidur, mereka bersoal jawab sesama mereka. Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Aku rasa lama benar kita tidur ni. Pelik benar. Aku rasa kita tidur sehari ni. Kemudian satu lagi kawan daripada tujuh berkata, aku tak adalah rasa sehari bro, aku rasa separuh hari kot. Sebab aku rasa kita masuk gua ni matahari baru terbit. Sebab dia orang bergerak waktu malam. Sampai di gua tu waktu matahari nak terbit. Kenapa kena gerak waktu malam? Kalau siang, drone dapat detect. Kalau malam, drone payah nak nampak sikit. So, dia orang sampai kat gua tu waktu matahari nak terbit. Mereka bangun tidur, katanya matahari nak terbenam. So, dia buat kesimpulan separuh hari kot. Tapi ketua dia orang, ataupun salah seorang, menegur mereka. Kawan-kawan, aku tak rasa berapa lama kita tidur ni adalah subjek yang kita boleh bincang sesama kita. Aku tak rasa berapa lama kita tidur, kita akan jumpa jawapan. Sebab aku rasa memang berapa lama kita tidur ni memang pelik. Banyak tumbuh-tumbuhan ada dekat pintu gua kalau korang keluar sekarang. Yang mana semalam kita masuk, benda tu tak ada. Semalam lah sangat. Jadi, aku tak rasa ada faedah kita bincang benda yang bukan dalam kemampuan kita untuk bincang. Kita takkan jumpa jawapan. Rabbukum a'lam bima labistum. Apa kata kita bincang benda yang ada kaitan dengan kita? Jangan bincang benda yang bukan dalam kapasiti kita, serah pada Allah. Allah dia tahu berapa lama kita tidur. Apa faedah kita bincang benda ni? Lebih baik kita bincang macam mana nak makan. Sebab semua kita lapar. Betul? Betul Tuan. Kita orang terlupa dan terlalai. Kami hampir tenggelam dengan perdebatan tadi. Minta maaf lah. So, pemuda mengajar apa? Jangan ulas benda bukan dalam ilmu kamu. Dan jangan bincang benda yang tak ada faedah. Hati bercerai pun nak sembang. Cuba bincang bagaimana saya boleh mempersiapkan diri daripada perceraian. Itu kan lebih faedah kan? Jadi adik-adik,
Ini antara cabaran internal di mana adik-adik sendiri kena kawal diri daripada mengulas perkara yang bukan-bukan. Okey, cabaran eksternal bila adik-adik berpersatuan dan nak dakwah menggunakan perkim. Pemuda Al-Kahfi yang sama mengajar kita apa dia? Strategi kena rapi dan teliti. Kena ada sifat al-muqaddim dan al-muakhir, one by one, step by step. Contoh perkim nak dakwah siapa? Orang asli. So kerja kena clear. Kita nak mulakan dengan program apa, kat tengah-tengah program apa, kat ujung program apa. Kita nak panggil pendakwah mana, kita nak panggil artis mana, kita nak guna pendekatan apa. Susun elok-elok kerana, sekali lagi, terima kasih Allah menurunkan cerita pemuda Al-Kahfi. Allah rakam dengan sangat detail, perhatikan. Tinggalkan perdebatan ini kawan-kawan semua. Serahkan kepada Allah berapa lama kita tidur. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadi ilal Madinah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Wow. Utuskan satu orang yang boleh jaga duit kita ini dengan penuh amanah. Mana bendahari? Beri duit kepada satu orang yang akan beli roti. Pegang duit ni betul-betul, guna duit ini dengan baik. Jangan guna duit ini dengan membazir. Sebab kamu pegang duit, semua kita bertujuh. Kita dah kumpul dalam satu balang. Kemudian bila kamu dah bawa duit ni elok-elok, kenal pasti restoran halalan tayyiban. Jangan pergi kepada makanan yang tak elok. Beli makanan untuk kita, makanan yang halal. Guna duit tabung kita. Nombor 3. Pastikan tidak membeli melainkan yang hanya berpatutan dengan kita. Jangan beli sampai mengambil hak orang lain, namanya monopoli. Ambil rezeki kita, jangan beli banyak-banyak. Beli yang kita perlu sahaja rezeki kita. Nombor 4, pastikan cakap lemah lembut dengan cashier berkenaan. Jangan cakap kasar-kasar hanya kerana dia menyembah berhala. Dan nombor 5, kalau kantoi, sebab kita bertujuh ni, the most wanted person in Ephesus, nama tempat tu. Poster semua dah viral dah. Cari 7 pemuda ini. Siapa boleh bawa mereka ke muka pengadilan, akan diberikan ganjaran. So apa yang kelima? Kalau kantoi kena tangkap dengan polis Dakianus, dia takkan bocorkan nama-nama lagi 6 orang. Awak nampak tak step by step dia punya flow? Ini apa kalau bukan SOP? Standard of Prosedur. Kalau satu gagal, 2 akan gagal. Bila 2 berjaya, 3 next. Bila 3 berjaya, the 4th and the 5th. Jadi semua itu adalah one by one. Ini apa kalau bukan step by step? Mahasiswa, bila nak buat program, pastikan ada unsur step by step, professional, SOP. Saya nak tanya, lepas program ni buat apa? Postmortem. That's very good. Tapi sepatutnya postmortem itu selepas feedback form. Ada tak feedback form dalam anda punya SOP? Para pelajar akan isi QR and then berdasarkan QR baru buat postmortem. Postmortem kena based on data. Betul atau tidak? Ke sesama Orestia? Saya rasa program tadi sangat berjaya. Alhamdulillah. Saya pun rasa begitu. Alhamdulillah. Tapi feedback hentam gila. So jangan syok sendiri adik-adik. Semua mesti berdasarkan data. Okey? So itu contoh macam mana membumikan kisah pemuda Al-Kahfi. InsyaAllah. Right, terima kasih Ustaz. Saya rasa anda pun setuju daripada awal sampai akhir sebenarnya apa yang kita lakukan adalah kita tadabbur dan menelusuri makna sebenar surah Al-Kahfi itu, terutamanya pemuda Kahfi itu. Bagi saya itu satu benda yang sangat menakjubkan dan bagi saya lah. Okay. Jadi kita bergerak Ustaz kepada soalan yang mungkin hampir-hampir yang terakhir lah kan. Okay. Jadi perkara yang paling penting adalah kesinambungan Ustaz. Kesinambungan. Ya. Jadi pada pendapat Ustaz, bagaimana kita nak memastikan kesinambungan peranan pemuda dalam dakwah untuk masa depan yang lebih baik, terutamanya Malaysia lah, dalam konteks yang Malaysia ni Ustaz? Apa tu kesinambungan dakwah adik-adik? Mari kita bincang dari hati ke hati adik-adik. Macam mana anda keluar daripada dewan ni, saya akan pastikan dakwah ini ada kesinambungan. Pendek kata ada season 2. Betul tak? Maknanya bila kita sibuk di final year, terus perkim ada penggerak first year, second year. Ataupun dalam
dalam konteks yang lebih besar. Bila saya mati akan ada yang meneruskan perjuangan ni. Macam mana nak sentiasa ada pelapis? Adik-adik, biasa anda tanya soalan kan Q&A kan? Sekarang saya tanya kamu. Macam mana nak sentiasa ada pelapis yang meneruskan kesinambungan? Ia bukan segalanya, tapi segalanya kena bermula daripada adik-adik kena ada sifat suka bersembang dengan junior. Dakwah ni ialah ceramah macam ni. Ya, adik-adik first year, hidup ini singkat. Ingatlah mati, maka jelaslah tujuan kamu masuk the garden of knowledge. Ya, ini. Itu ceramah, dia sahala. Tapi senior yang dah faham apa itu Islam, ya, tak tahulah zaman korang ni ada lagi kita tak triple ICE, Islamization, Integration, Internationalization, Intermilan, triple ICE, Comprehensive Excellence. Ada lagi tak? Nampak sangat tak angguk, maknanya tak tahu. Zaman saya dulu ada triple ICE, adik-adik. So adik-adik ada kefahaman tentang agama, alhamdulillah, banyak ikut lecture, barangkali asatizah para ulama kita di bumi UAE ni. Tapi awak kena ada yang senior-senior ni. Kalau nak bina kesinambungan, please be serious. Awak jangan hanya jemput dia, ajak dia pergi program. Awak sendiri yang ada kefahaman, kena ada sifat, jom kita sembang dekat Mahalah Ali Cafe mana-mana ke, kita sembang pasal Pemuda Al-Kahfi, ambil Quran, bincang. Rasanya ayat ni apa pengajaran pada korang? Sesenior yang dah ada ilmu, kemungkinan kamu mengaji, kamu belajar, kamu tahu sedikit tafsir, kamu dengar lecture online mana-mana. Sebab kita tak nak adik-adik ini memilih untuk meneruskan perjuangan Perkim kerana apa yang disebut sebagai lirik lagu intim UAE juga adik-adik. Nur Kasih tu, keterpaksaan. Bukan jua kerana dunia. Kalau nak adik-adik kamu jatuh cinta kepada perjuangan dakwah, meneruskan perjuangan kamu, dia kena memilih untuk melakukan dakwah ini dan bukan rasa terpaksa. Abang-abang dah tak ada pilihan, dia meletakkan harapan pada saya. Apa pilihan saya ada? Dia letakkan harapan pada saya. Saya tak nak kuciwakan dia. Itu tak bagus sebenarnya, tak sihat. Dia sudut perkaderan, mentoring. Itu tak bagus. Yang bagus adalah saya memilih untuk meneruskan perjuangan abang-abang sebab saya rasa seronok sangat dengan apa yang abang-abang share. Saya dapat kecapi ayat-ayat Allah yang dibawa berbincang dengan saya. Dan saya rasa hidup ini singkat, saya kena create sejarah. 4 tahun terlalu singkat, I must do something, memberikan jasa dan budi. So dia memilih untuk meneruskan perjuangan. Adik-adik kena ingat surah Al-Kahfi, 7 pemuda ni tak ada tok guru. Nabi Isa telah diangkat naik ke langit ratusan tahun sebelum itu. Anda tahu dalam surah Al-Kahfi ada 2 cerita pemuda tahu. Satu 7 orang, satu seorang je. Satu kisah pemuda Al-Kahfi, satu kisah Yusha' bin Nun. Dua-dua ni kisah Allah sebut Fityah dan Fatah. Kisah nombor 3 daripada 4 kisah adalah kisah satu orang pemuda ada tok guru namanya Nabi Musa. Dia follow tok guru ajaknya untuk follownya dan dia belajar banyak benda daripada tok guru. So Allah bangga dengan pemuda yang berguru. Seperti Yusha' bin Nun. Ingat ya, Yusha' bin Nun adalah pembebas Palestin daripada penjajah. Suatu ketika dahulu, ada hadis yang menerangkan legasi Yusha' bin Nun. Pemuda dalam surah Al-Kahfi. Yang teman Nabi Musa cari Nabi Khadir. Allah bangga dengan pemuda yang ada guru, ada mentor. Tapi anda tahu, Allah jadikan kisah pemuda itu nombor 3. Ataupun jatuh nombor 2. Tapi Allah lebih bangga dengan pemuda ketika mereka susah mencari guru, mereka susah nak cari ulama,
Mereka tak jumpa tok guru yang mursyid. Mereka ada kumpulan sesama mereka. Yang ada junior, ada senior. Pastinya 7 lelaki ini ada senior, ada junior. Tetapi sama-sama berbincang tentang ayat Allah. Allah bangga bila perbincangan itu berkesudahan dengan kita kena lawan Dakianus, kita kena lawan arus perdana, dan kita kena lawan walaupun mak ayah kita sendiri yang syirik. Hasil perbincangan itu adalah kita akan teruskan perjuangan. Subhanallah, adik-adik. Innahum fityatun amanu. Mereka memilih untuk beriman, bukan terpaksa beriman. Mereka memilih untuk memperjuangkan agama. Boleh? Terima kasih. Hadirin, 2 perkara. Yang pertama, erti kebersamaan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita perlu untuk kekal bersistematik supaya pada akhirnya sebagai mahasiswa segala masalah kita boleh hadapi dengan telus dan tenang. Ustaz, betul kan? Betulkan saya kalau salah, dakwah ni boleh kita kira sebagai mencegah kemungkaran, betul? Dia ada satu hadis yang kalau tak silap saya mafhumnya, jika kita nampak kejahatan atau kemungkaran, hendaklah kita mencegahnya dengan tangan. Jika tak mampu, mencegah dengan lisan. Dan kalau tak mampu, mencegah dengan hati. Dalam konteks dengan hati ini, bolehkah saya klasifikasikan sebagai mencegah dengan hati ini sebagai satu pencegahan yang pasif ataupun dakwah yang pasif? Jadi persoalan yang seterusnya untuk saya ajukan kepada Ustaz, pada pendapat Ustaz, bagaimanakah pemuda yang aktif ini dalam dakwah dapat memberi kesan kepada masyarakat? Sebab ramai orang dia tahu yang kapasiti dia tak pelakut aku jadi pasif. Ada orang aktif. Jadi macam mana kita encourage ataupun orang kata mempengaruhi semua orang untuk kekal aktif, terutama dalam berdakwah, Ustaz? Dipersilakan. Bagus moderator sebab mendatangkan satu hadis yang tak ada dalam skrip kan? Tak ada. Ini bagus. Ini bagus. Sebab kita tak boleh hanya baca skrip saja. Okey. So bila beliau bila moderator terfikir, saya rasa saya nak tanya ustaz lah tentang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati' bi lisanihi fa la yastati' fa bi qalbihi. That's very good. Tepukan pada moderator kita. Okey. Sekejap. Korang tepuk sebab apa? Sebab diarahkan kan? Ataupun apa? Sebab kita nak puji moderator, dia boleh bertindak di luar daripada teks. Ini adalah kreativiti. Inilah pemuda. Pemuda dan kreativiti tidak boleh dipisahkan. Okey, kembali kepada soalan kamu tadi. Hadis ini berakhir dengan barang siapa yang tidak mampu mencegah dengan tangan dan lidah, hendaklah mencegah dengan hati. Jadi, mencegah dengan hati bukan pasif. Mencegah dengan hati adalah tingkatan jihad mencegah mungkar paling rendah tetapi tetap dapat ganjaran. Pasif bagi saya adalah benci dalam hati pun tak ada. Contoh, genosid yang terjadi di Palestin. Bagaimana anda nak mencegah dengan tangan sedangkan anda tidak mampu mengangkat senjata seperti Syahid Yahya Sinwar? Kita tak mampu jadi mujahidin yang mencegah kemungkaran, penjajahan mereka dengan tangan. Maka pilihlah untuk mencegah dengan mulut. Tetapi siapa kita sangat yang dunia nak pandang bila kita bercakap pegang mikrofon? Kita bukan pemimpin negara tertentu, kita bukan pemimpin persatuan yang dunia memandang bila kita buat press conference ke pergi mendapat perhatian seluruh dunia bila membuat press conference. Kami mengutuk perbuatan genosid yang terjadi. Siapa yang baca press statement kamu? Adakah press statement kamu sampai ke kedutaan Amerika? Saya teringat dulu zaman bersama dengan Ma'ruf Club lah, ya, kita berdemonstrasi depan kedutaan Amerika Syarikat. Falyughayyirhu bilisani. Cakap bahasa Inggeris tu. I want to tell this embassy that all of you are munafik. Okey, hafaz skrip tu seminggu tau. Okey, 2 orang papah saya cakap mahasiswa punya demonstrasi tanpa pengaruh mana-mana parti politik, kita gerak sendiri tau. Bukan mudah. Di jalan raya daripada tabung haji tu ke dekat je pun. Daripada tabung haji ke kedutaan tu, tapi nak tunjuk crowd student, ini gerakan mahasiswa. Jadi saya cuba cegah dengan lidah walaupun dunia tak pandang, tapi sekurang-kurang kedutaan tu dengar.
Okey. Dan apa maksud mencegah dengan hati? Tolonglah do something. Nyatakan kebencian dengan media sosial kamu. Jangan media sosial kamu macam hanya update, hari ini saya makan something di HS Cafe. Alhamdulillah. That's all hidup kamu. Hanya berceritakan kamu makan apa. Kamu hanya menceritakan rutin harian kamu. Kamu tak ada sebarang perasaan benci kepada genosid, paling kurang share apa yang live broadcasting genosid berlaku di sana. Seorang pemuda bernama Syaban terbakar di dalam api hidup-hidup dan tak ada keinginan ke nak benci sebab awak dah tak boleh nak melakukan apa-apa, nak bercakap pun tak berani, at least tunjukkan kebencian itu. Dan ia sebuah jihad walaupun di media sosial. Bila kamu tanya tentang kamu tanya apa dah tadi sahabatku? Soalan kamu adalah Tentang kesan aktif dalam berdakwah ni. kesan Menjadi pasif saya dah jelaskan. Pasif adalah yang tak ada sebarang perasaan. Ya, kita tak tahu dia ni apatah lagi orang yang Allah berikan kepadanya pengaruh. Allah berikan pengaruh. Maka pengaruhi followers kamu yang 1 juta tu. Pengaruhi followers kamu yang 500,000. Jadi ada followers tak? Berapa followers kamu? Moderator, berapa followers kamu di IG? 700. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada 700 rakyat dan kamu adalah rajanya. MC, berapa followers kamu? TikTok atau IG? Mana yang paling banyak? TikTok, berapa? 6,000. Subhanallah. Beliau ada 6,000 rakyat dan beliau adalah raja. Jadi adik-adik, kadang-kadang Allah kurniakan kepada kita 50,000. Oh. Kadang-kadang Allah kurniakan kepada kita 60,000. Kamu adalah raja yang Allah berikan kerajaan opinion leader. Nyatakan kebencian agar mereka semua sentiasa tahu. Jangan biarkan Palestin isunya terpadam daripada kehidupan orang Islam. Orang Islam dah kembali kepada kehidupan asal. Mereka dah tak peduli dah. Jangan buat begitu. Kasihani mereka. Paling kurang benci dengan hati adalah doa. Doa awak semua tu paling kurang. Ini kunut nazilah pun dah tinggal. Jangan tinggal. Adapun soalan kamu tadi adalah apa? Soalan kamu adalah Kesan kepada masyarakat. kesan kepada masyarakat. Saya rasa dah bagi kesan kot. Adik-adik. So, macam ni lah. Sekali lagi, saya suka kisah pemuda Al-Kahfi. Sebab Allah nak jadikan umur singkat ataupun tidur yang singkat adalah sesuatu yang viral seluruh dunia. Tengok macam mana Allah mengajar kamu apa yang dikatakan efektif dan efisien. Tengok macam mana Allah Ta'ala menjadikan 7 pemuda ini untuk awak belajar apa itu efektif dan efisien. Sekejap. Efektif tu apa? Saya kena tanya Presiden. Efektif adalah berkesan. Efisien? Berkesan juga. Apa beza efektif dan efisien? Siapa vice presiden kamu? Efektif kena dengan cara, itu efisien. Program ini bila dapat feedback, saya seronok, saya suka apa yang disampaikan, saya suka moderator, saya suka MC, itu kita katakan efektif. Telah meninggalkan kesan yang mendalam. Okey? Tetapi belum tentu efisien. Sebab efektif belum tentu efisien. Maksudnya struggle gila. Nak boleh program itu memberi impact kepada yang hadir. Seolah-olah program ini memerlukan perancangan 300 tahun untuk boleh berjaya malam ni. Ataupun memerlukan terlalu banyak effort daripada adik-adik. Maka adik-adik akan datang bila buat program, sebagai contoh sahaja, adik-adik kena terdedah kepada management, skill management yang lebih efektif, supaya less effort, high impact. Dan bukannya high effort, high impact.
Sebab ini zaman teknologi. Dan anda akan pastinya menggunakan media sosial sebagai salah satu teknologi. Dulu adik-adik nak suruh orang datang ramai-ramai, full house, kena ketuk pintu, kena ada risalah. High effort, alhamdulillah high impact. Tetapi sekarang adalah zaman kena lebih efisien. Manfaatkan teknologi untuk less effort, high impact. Sebagai contoh, adakah perbualan kita pada malam ini memberikan impact kepada rakyat Malaysia? Ataupun ada tak apa yang dibincangkan malam ini, orang di luar UAE juga mendapat kesan? Alhamdulillah efektif untuk anda, memberikan kesan kepada anda, tetapi kerana tidak menggunakan teknologi, ramai di luar sana tidak mendapat apa yang anda dapat. So anda kena struggle balik. Beritahu dalam poster Canva ataupun buat ulasan TikTok, alhamdulillah saya sangat terkesan dalam sesi tadi sebab saya tidur je pemanjang. Jadi anda kena struggle balik buat analisis, buat video TikTok, buat Canva di IG. Sedangkan anda ada cara yang lebih mudah, buat je lah live. Sebagai contoh saja. Jadi kemampuan anda mengurangkan masa memberikan komitmen yang terlalu banyak, kebijaksanaan menggunakan teknik yang lebih up to date, itu namanya efisien. Okay, kembali kepada cerita pemuda Al-Kahfi, Allah maha efektif dan Allah maha efisien. Sebab apa? Dari sudut efektif, Allah menjadikan pemuda-pemuda ini bangun tepat pada waktu orang tengah berbincang hari kiamat nanti, kebangkitan roh ke jasad je. Diorang ni ditidurkan pada zaman Dakianus. Dan Allah boleh tidurkan diorang 500 tahun. Allah boleh tidurkan diorang 100 tahun. Allah boleh bangunkan diorang selepas 100 tahun, betul tak? Tapi Allah membangunkan diorang selepas 300 tahun. Anda tahu kenapa 300 tahun diorang dibangunkan? وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. Maksudnya, Allah nak diorang bangun dalam keadaan memberikan impact dan kesan kepada netizen waktu itu. Kerana netizen waktu itu sedang membincangkan, mereka sangat terpengaruh akhirat nanti yang bangun roh je, jasad takkan bangun, jasad dah musnah dalam lubang kubur. Bangun 7 lelaki ni dengan tubuh, seluruh masyarakat waktu tu kata, mereka ni bukan dah mati ke 300 tahun lepas? Macam mana mereka boleh hadir depan mata kita? So mereka belajar apa dia? Allah Maha berkuasa membangunkan semula, bukan hanya roh, bahkan tubuh mereka Allah berkuasa membangunkan. So ini efektif. Efisien pula kat mana? Allah buat pemuda ini rasa tidurnya hanya sehari sahaja, singkat je. Allah boleh buat pemuda ni, ya, dia rasa sangat lama dan menderita dalam tidur mereka. Tetapi Allah buat mereka tak rasa pun. Rupa-rupanya sehari je. Tak, bukan sehari. Sangat singkat mereka tidur pada pengalaman mereka, tetapi sebenarnya adalah ratusan tahun pada pengalaman orang lain. Kata Maududi rahimahullah, ada 30 emperors Rom bertukar bersilih ganti pada waktu mereka tidak. Seolah-olah 30 pilihan raya umum. Dan mereka bangun-bangun, ini Dakianus lagi, habislah kita. Lah, Dakianus dah lama mati ya. 300 tahun lepas. So adik-adik, subhanallah, saya harap adik-adik boleh nampak macam mana kisah-kisah ini mengajar kita untuk hidup dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Right, terima kasih Ustaz Syahri. Jadi, maka benarlah Allah itu maha kuasa, maha besar. Jadi bagaimana kita nak orang kata tergolong dalam kalangan orang yang terbaik misalnya kan. Sebab Allah ada cakap, mungkin Ustaz boleh betulkan kalau saya salah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang mana kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di kalangan manusia. Yang bagaimana? Yang mencegah kepada yang ma'ruf dan yang mencegah kepada yang ma'ruf dan yang membawa kepada yang ma'ruf dan yang mencegah kepada yang munkar. Jadi jika kita menyambut seruan itu, maka kita menjadi orang yang aktif, dan jika tidak, maka kita menjadi orang yang pasif. Jadi Ustaz, saya rasa ramai lagi dahagakan orang kata ilmu dan sebagainya, namun sayang 1000 kali sayang masa mencemburui kita. Jadi kita alhamdulillah Ustaz. Okey, jadi dengan orang kata jawapan terakhir itu adalah jawapan orang kata penutuplah untuk sesi kita pada kali ini.
Jadi seterusnya saya serahkan majlis Q&A session. Alright, okay. Jadi seterusnya saya buka, orang kata, kepada pengunjung kita untuk bertanyakan soalan kepada Ustaz Syahri kita. Dipersilakan. Ada sesiapa? Ahmad di tengah, boleh berdiri dan bangun di mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad bin Zakaria. Mirzan Mirzan bin Zakaria. Okay, soalan saya. Soalan yang macam dia termasuk berkaitan dengan dakwah juga. Jadi kita tahu pada zaman dulu dia orang menggunakan metod yang berbeza dengan zaman sekarang kan. Sebab perbezaan teknologi dan juga faktor-faktor yang lain. Jadi soalannya, apakah relevannya penggunaan dakwah yang dahulu jika kita aplikasikan dengan zaman sekarang untuk mengekalkan prinsip atas agama kita? Itu soalan saya. Sekali lagi. Okey. Apakah relevannya penggunaan cara dakwah pada zaman dahulu untuk diaplikasikan dalam zaman sekarang untuk mengekalkan prinsip agama kita? Okey. Barakallah fiik. Jawab ke kumpul lagi? Rasa terjawab. Kena kumpul. Saya cadang kumpul. Okey. Supaya mungkin ada soalan yang boleh digabungkan jawapan. Right, boleh? Terima kasih pada Mirzan soalan yang bagus dan matang. Subhanallah. Terima kasih Mizan. Jadi kita akan kumpul semua soalan dulu dan lepas tu Ustaz akan jawab sekali harumlah. Soalan Mirzan, just nak confirmkan, adakah okey kita guna metod orang-orang dulu dengan zaman dah semakin berubah? Atau boleh saya boleh tambahkan, orang kata macam kalau penggunaan dulu mungkin orang kata macam pendekatan macam ni dikira sebagai okey. Tapi waktu sekarang ni orang kalau kita guna pendekatan macam tu mungkin orang kata macam dia ni jumud lah, terlalu apa ni lah. Okey, I see. Baik. Okey, jelas. Alhamdulillah. Lagi soalan? Tak apa, jangan malu, jangan segan, jangan sila. Kenapa siswi macam marah je saya tengok ni? Ada banyak assignment ke apa? Jangan malu, boleh tanya. Pilih siswi, satu orang. Di gambar. Alright, sila. Ke nak daripada situ je? Ataupun nak ke tengah? Alright, okay, terima kasih. Ambil daripada sini, kan? Ambil daripada banyak tempat. Jadi Assalamualaikum. Nama saya Yusri. Yusri. Ustaz, saya nak tanyakan satu soalan. Dengan sekarang kita ada banyak isu, antaranya berkaitan dengan ajaran sesat, JSBH. Lepas tu dengan saya nak sebutlah influencer yang kadang-kadang memang sebenarnya menyampaikan ajaran Islam tapi akhirnya dituduh dengan, bukan dituduh, ataupun disabitkan dengan kesalahan mahkamah. Jadi saya nak tanya, disebabkan diorang ini membawa imej Islam, jadi macam mana kita nak tarik orang awam ni untuk bersama-sama dakwah, sedangkan kalau kita tengok yang membawa imej Islam ni pun sebenarnya diorang banyak tidak mengikut ajaran Islam. Jadi membuatkan masyarakat sekarang dia macam, kenapa nak ikut Islam, sebabkan diorang ni pun dah macam orang yang beragama Islam pun macam ni, yang menyampaikan ajaran Islam pun macam ni. Jadi macam mana Ustaz? Ya. Terima kasih pada adik-adik yang bertanya. Ataupun mungkin satu lagi soalan? Yep. Daripada wakil siswi ataupun sister. Mungkin siswi tak bangun? Sister bangun mungkin? Tak ada? Kalau segan duduk je. Mikrofon pergi kepada kamu, insya-Allah. Tiada. Oh, ada di belakang saya. Ada di belakang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hi, my name is Khadija. I'm attending as a fellow alumni.
So, just a Fellow, question, fellow alumni. since I'm already working, I'd like to know how to maintain dakwah at work, especially in a nature that's not so Islamic. As you are more open to other people in the working world. So I'd like to know how to continue that dakwah nature to our fellow workmates that are Muslims now, especially. Yeah, that's all. Thank you. Terima kasih pada Cik Puan Khadijah. Alam pekerjaan kot macam mana nak maintain istiqamah dengan cabaran eksternal, working space yang environment dia macam tu. Okey, untuk Khadijah, kita akan lemah bila kita bersendirian. Pastikan kita sentiasa ada partner, ataupun mungkin kena cari partner di tempat kerja yang mungkin kita tak tahu sebenarnya ada, ya, yang mungkin boleh berfikiran sama dengan kita, di mana dia mahu supaya agama yang dia belajar di UIA ini dapat dipertahankan, dapat terus menutup aurat sebagai contoh di tempat kerja, dan tidak rasa lemah semangat untuk terus menerus bekerja di situ, at the same time berdakwah. Kalau kita tak ada partner, maka di sinilah peranan kawan-kawan kamu yang lama-lama. Pastikan ada kaedah untuk terus menerus bersama. Barangkali sebulan sekali aturlah pertemuan dengan kawan-kawan ex UIA barangkali yang dulu pernah sama-sama, ya, sebilik, sepersatuan, kerana tidak boleh dinafikan ada berkat kepada perkumpulan orang-orang baik-baik ini, dan mengambil inspirasi kisah pemuda Al-Kahfi pun, ya, Allah akan berikan bantuan bila kita berkumpul sesama kita kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Allah akan bantu untuk kita survive dalam suasana yang boleh dikatakan dikepung oleh kekufuran, dalam suasana yang tidak ada bi'ah salihah, dalam suasana yang tidak Islamik, tetapi kerana kita ada kekuatan daripada keluarga, iaitulah perkumpulan kawan-kawan kita, maka mudah-mudahan dia memberikan kamu macam Nabi SAW. Anda tahu Nabi dikepung oleh suasana kekufuran yang lebih dahsyat, ya, wa wajadaka dhalan fahada. Anda tahu macam mana Allah memberikan Nabi semangat untuk meneruskan perjuangan, ya. Wa wada'na 'anka wizrak, kami ringankan beban kamu walau kamu dikepung dengan kekufuran, suasana penyembahan berhala yang mana semua orang boleh give up kerana dia seorang-seorang yang jadi barisan hadapan. Anda pernah tahu rumah di mana Nabi selalu berhimpun dengan para sahabat kat Mekah? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pernah dengar? Itu bukan hanya rumah Nabi mengajar para sahabat tentang Quran. Itu juga adalah rumah Nabi, apa disebut dalam a shoulder to cry. Kalau tiada tempat, macam ni Ustaz? Apa bahasa Inggerisnya? A shoulder to cry. Apa? Bahu untuk aku menangis. Bahu untuk menangis. Tanah untuk bersujud macam tu. Pada dalam bahasa Inggerisnya, a shoulder tu. To land down. Apa-apa je lah. Tak apa-apa. Sebab saya bukan hafal sangat lagu Bruno Mars tu. Oh, berlagu Bruno Mars. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, rumah beliau adalah tempat Nabi beroleh kekuatan dengan meluahkan isi hati kepada para sahabat. Dia bukan hanya Nabi bagi lecture tau. Dia adalah rumah, oh letih hari ni, korang tahulah macam mana sakit aku hadapi hari ni. So para sahabat akan menunjukkan kepada Nabi, we feel you. Kami bersama dengan kamu. Dan kami bersedia untuk menggantikan kamu bila kamu kesakitan ya Rasulullah. Dia adalah rumah empathy. Room for empathic listening. Di mana para sahabat mendengar rintihan Nabi. Sebab bila kamu ada kawan
Ya, kamu boleh meluahkan isi hati dan perasaan, dan meluahkan boleh reduce tension itu. Partner bila kita luah, ya, ataupun adik-beradik, ya, bila kita luah dia akan boleh mengurangkan tension dan stres itu. Bila tak ada, awak tanggung seorang-seorang dan dia akan menyebabkan kesakitan, ya, di jiwa dan mental kita, dan boleh menyebabkan kita mungkin tak perform di tempat kerja hanya kerana halangan-halangan daripada begitu ramai non-Muslim contohnya di luar sana. Yang sepatutnya kita tidak melihat begitu. Kawan yang baik, dia bukan hanya I feel you, aku sayang kau, aku bersama dengan kau, jangan risau, aku bersama dengan kau, peluk dia. Tak. Tidak sebenarnya itu kawan yang baik. Kawan yang baik adalah, aku tak rasa kau patut buat macam tu. Aku tak rasa kau patut tengok situasi di pejabat kau macam tu. Aku tak setuju dengan pandangan kau. Engkau patut lihat itu bukan ancaman. Itu patut kau lihat sebagai peluang. So, kawan yang baik, dia boleh bagi nasihat macam tu tau. Dia membantu kamu untuk lihat sesuatu benda dengan perspektif berbeza. Yang kata-kata soalan tadi. Okey, soalan yang saya minta maaf, saya bagi masa lebih pada Khadijah. Mirzan bertanya tadi tentang relevansi metod orang dulu-dulu untuk dikekalkan pada waktu ini. Dia begini, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bila nak bercakap kepada sesiapa pun, dia bukan soal metod orang dulu, kita patut tak teruskan untuk zaman ni. Dia bukan itu soalan nombor satu. Apa yang metod orang dulu-dulu? Patut ke kita pertahankan ataupun patut ke kita datang dengan metod baru? Itu soalan nombor dua. Soalan nombor satu adalah, awak faham tak audiens awak pada zaman sekarang? Awak study tak diorang baca buku apa di PBAKI, diorang beri buku apa? Awak study tak diorang layan telefon, Netflix cerita apa? Diorang banyak di mana? Adakah Facebook, TikTok? Awak study tak algoritma TikTok? Pendek kata, ia adalah soal pendakwa. Metod ni nombor dua. Kadang-kadang metod ni, orang dulu punya metod tepat tu, kita boleh teruskan. Metod orang dulu dah tak boleh diteruskan, dah tak relevan pun. Sebab kita mendapati audiens sekarang bukan macam dulu. So, anda study dan prinsip anda kena pegang. Quran ni adik-adik, dia mendatangkan prinsip. Anda pegang pada satu prinsip, anda akan selamat dengan pelbagai metod. Metod tak boleh jumuk, metod kena pelbagai. Metod kena kreatif. Tetapi Allah sebut sifat Nabi-Nabi, mereka akan pergi ke pasar, berjalan beli barangan-barangan keperluan. Surah Al-Furqan kata, yamshuna fil aswaq. Para anbiya, walaupun mereka dah jadi Nabi, tetapi mereka berjalan di pasar memberi barang-barang keperluan untuk makanannya dan keluarga mereka. Soalan, a big why here adalah, kenapa Rasul-Rasul still pergi ke pasar beli barang-barang keperluan? Bukankah itu satu keaiban bagi seorang Nabi yang bercakap tentang syurga, neraka, hari pembalasan? Bahkan ada tu orang kafir tuduh Nabi-Nabi ni sebagai apa? Tuduh Rasulullah sebagai apa? Kita tak boleh nak percayalah kepada Nabi sebab awak manusia macam kita orang duduk kat pasar, kamu pergi pasar juga. Kami hanya akan beriman bila kamu macam malaikat, tak makan, tak minum macam kita orang. Ataupun pagat kamu, wahai Nabi, adalah malaikat yang kamu boleh nampak bersayap. Baru kita orang boleh percaya. Ini kalau berjalan pergi pasar macam kita orang, macam mana kami nak rasa kamu ada kelainan ke atas kami yang kamu layak bercakap sesuatu yang kami tak tahu? So, biar pelik sikit lah baru kami beriman. Pendek kata, para Nabi dikritik sebab pergi ke pasar beli barangan keperluan. Anda tahu apa hikmah para Nabi pergi ke pasar? Antara hikmahnya adalah para anbiya sentiasa study manusia dan selera mereka. Sebab ambil contoh saja yang mudah, ada 2-3 kedai jual nasi lemak. Betul? Tetapi kenapa ramai orang beratur nasi lemak tu? Dia tak pergi kedai B, C, dia pergi kedai E. Mesti ada sesuatu yang menyebabkan orang sanggup beratur panjang di kedai A dan orang tak pergi B dan C. Padahal produk sama. Efisiensi barangkali. Sebab pekerja ramai. Cepat diatur. Murah senyuman.
Jadi para anbiya belajar dalam dakwah, ada orang dia tak boleh beratur panjang. Dia nak cepat. Maka orang yang nak cepat, awak kena bercakap dalam version surah Al-Kawthar. Awak tak boleh bercakap dalam version surah Al-Baqarah. Al-Quran kan ada macam-macam style. Kenapa awak jumutkan pendekatan? Ada audience, dia sesuai surah Al-Baqarah. Silakan. Beri lecture kepadanya, dia akan bertahan 1 jam. Anda barangkali kumpulan itu boleh bertahan di sini sampai sejam lebih. Ini satu perkara yang bagi saya mengagumkan. Alhamdulillah adik-adik. Tetapi di luar sana, mereka hanya boleh bertahan dengan version 3 ayat sahaja. Sebab di luar sana, ada yang banyak boleh bertahan 3 minit ke bawah. And then dia scroll benda lain. Dia tak boleh bertahan lama. So, awak kena bersilat dengan pelbagai jenis orang. Ada konten awak buat panjang lebar, ada konten awak kena tarik perhatian dengan sekelip mata sahaja. Lepas tu para ambil study, ada orang suka benda pendek, ada orang suka kalau senyum. So dalam dakwah kena senyum. Saya nak tanya, adakah dakwah senyum ni, bila ada adik masuk first year first sem minggu orientasi ta'arwih, ada adik senyum ni, ini adalah metod orang-orang dulu yang kita kena pertahankan. Ini bukan metod. Ini manusia. Awak tahu apa itu human sciences? Psikologi ada, mass comm ada, TESOL ada. Ini human sciences bagi fitrah manusia. Treat others as you want yourself to be treated. Kalau anda suka orang senyum, maka anda senyumlah pada orang. Kalau anda suka orang mendengar luahan anda, maka anda kena mendengar luahan orang. So ini bukan metod. Ini prinsip. Sekali lagi kembali kepada nama-nama Allah Ta'ala tadi. Jadi adik-adik, just be human being. Dan sayangi manusia. Jangan malaikatkan diri kamu. Supaya dakwah itu sampai. Sebab tu rasul-rasul dari kalangan manusia. Bukan malaikat. Very good question daripada Mirzan. Dan akhir sekali Yusri. Yusri. Soalan yang bagus. Allah akan uji akhir zaman dengan macam-macam ujian. Sama ada ujian bersifat peperangan di sana sini, atau ujian di tanah air kita, ujian Ruwaibidah, orang yang tak ada agama bercakap tentang agama dan menjadi rujukan pada masyarakat. Fitnah akan berlaku kepada agama daripada orang yang faham agama. Itu tidak pelik. Allah juga akan menguji saya yang ada ilmu agama. Ini bila bercakap ke depan ni bukan bermakna semuanya akan baik-baik sahaja. Akan ada ujian ke depan. Yang penting adik-adik ambil sikap sebagaimana Nabi pesan sallallahu alaihi wasallam, man qala halakan nas faqad ahlakahum. Barang siapa yang berkata umat sudah ditimpa kecelakaan, dia sebenarnya menyumbang kepada kecelakaan. Artinya apa? Dengan kerosakan yang berlaku di sana sini, kita ambil pendirian untuk do something. Allah tak tanya awak dah ubah masyarakat belum. Allah tanya awak buat apa. Ambil sikap penegur ashab as-sabti. Dalam suratul A'raf ada satu kumpulan orang yang berdakwah kepada mereka yang melanggar perintah hari Sabtu. Adik-adik bacalah. Allah larang mereka tangkap ikan, mereka pi tangkap juga. So kumpulan ini menegur awak janganlah buat derhaka pada hari Sabtu. Dan dia juga tegur kumpulan yang duduk diam tak buat apa-apa kepada ashab as-sabti. Lalu antara yang disebut oleh penduduk yang berdiam diri ni, yang nak buat amar ma'ruf nahi munkar ni, tak payahlah bercakap dengan yang tangkap ikan hari Sabtu tu. Awak tengok tak ada kesan pun pada dia orang. Dia tak berubah pun. Apa jawapan yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini? Ma'dziratan ila rabbikum. Kami berdakwah sebab agar Allah ampunkan dosa kami akhirat nanti. Ini mindset yang betul. Kami buka mulut, tegur supaya Allah ampunkan kami dan kelak akhirat sampai kita overthinking. Tetapi fokus kepada apa yang mampu kamu lakukan perubahan. Fokus kepada circle of influence kamu. Kamu pegang jawatan apa dalam persatuan tertentu? Siapa di kompartmen kamu? Siapa sekelas dengan kamu? Siapa adik-beradik kamu? Siapa family kamu? Fokus untuk mereka. Saya boleh selamatkan daripada kerosakan ini. Kita tahu kita tak boleh ubah semua. Maka ubah mereka yang dalam kawalan kita. Boleh?
Itu yang disebut sebagai proaktif dan bukannya reaktif. Reaktif adalah apa nak jadi dengan umat pada hari ini? Mereka sedang ditimpa kerosakan, Dajjal semakin hampir. Astaghfirullahalazim. So blaming others. Apa kata blame yourself? Because you didn't do anything. 4 jari kepada kamu, ketika 1 jari merujuk kepada dia fulan bin fulan. Jadi adik-adik ambil prinsip proaktif. I must do